Cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula sesi PDPR kita pada hari ini, iaitu hari Selasa. Okey, seperti yang telah dijadualkan untuk hari Selasa ialah subjek Jawi dan Khat tahun 5. Jadi boleh bawa keluar buku teks Jawi dan Khat tahun 5. Kalau dah bawa keluar buku teks Jawi dan Khat tahun 5, boleh buka muka surat 29. Okey, 29. Sebelum ini kita sudah belajar format teks ucapan. Dan minggu lepas pula kita dah buat latihan untuk teks berita dalam buku latihan, buku aktiviti Jawi ni. Ustaz ingatkan awak dah belajar pasal berita. Sebabnya dalam buku latihan ni, buku aktiviti yang disediakan oleh JAKIM ni, dia punya susunan tak tersusun. Sepatutnya untuk teks, penulisan teks ni dia perlu mulakan daripada ni lah. Perlu mulakan daripada teks laporan. Teks berita ada juga, cumanya awak hanya baca saja. Tetapi dia perlu mengutamakan teks laporan dahulu. Tetapi dia terus sangkau kepada teks berita. Tak apa. Walaupun kita dah buat latihan minggu lepas, hari ini kita akan kaji serba sedikit tentang format penulisan berita. Penulisan berita. Okey. Boleh buka muka surat 29. Okay, dekat atas tu, dekat kotak sini dia ada tulis objektif lah. Membina dan menulis pelbagai jenis ayat mengikut intonasi yang betul. Menulis ayat pendek mengikut khat rika'ah dan khat thuluth. Okey, itu ada dalam latihan-latihan yang seterusnya nanti. Okey, tak apa. Kita akan cuba baca teks berita yang telah diberikan dengan menggunakan intonasi yang betul. Intonasi pembaca berita. Macam awak tengok dalam ni kan, Buletin Utama TV3, macam mana intonasi dia baca berita. Adakah seperti bercerita, adakah intonasi berita ini seperti intonasi memberikan ucapan, dan sebagainya. Dan mestilah dia ada perbezaan antara teks-teks yang lain. Teks ucapan intonasinya lain, teks cerita intonasinya lain, teks laporan intonasinya lain. Jadi dia berbeza-beza. Dia mempunyai intonasi yang berbeza-beza. Okey, baik. Kita tengok teks yang telah disediakan dekat bawah. Okey, sebelum kita baca teks, kita tengok dia punya arahan. Baca dengan intonasi yang betul. Jadi dia bagi berita, teks berita, jadi kita kena ikut intonasi berita. Okey, sama-sama kita baca. Okey. Koro, French Gonya, 13 November 1996. Okey, Koro. Ni nama tempat ni sebenarnya. Koro. Okey, boleh dekat atas tu awak boleh tulis rumi dia. K-O-U-R-U. Mula-mula pun Ustaz pening, apa benda ni kuru-kuru, bukan kuru. Rupanya Koro. Koro ni satu nama tempat dekat satu negara, yang mana nama negaranya tu adalah French Guiana. French Guiana. Dekat French Guiana ni, yang selepas Koro ni kan. Okay, French Guiana ni awak boleh tulis nama tempat tu dalam rumi. French Guiana. Dia ajaan dia G-U-I-A-N-A. Macam tu lah, lebih kurang. Koro, French Guiana. Okay, awak boleh search lah mana tempat ni. Dekat Google awak boleh cari. Dekat manakah Koro ni? Koro, French Guiana ni. Okay, baik. Kalau awak perasan, dalam format teks berita, dia akan mulakan dari nama tempat, kemudian tarikh. Kan sebelum ni masa kita buat latihan sama-sama dalam buku latihan, Ustaz ada terangkan serba sedikit tentang format teks berita kan. Mula-mula dia akan tulis tempat, kemudian dia akan tulis tarikh. Tarikh berita itu dilaporkan. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Pada pukul 7.40 malam, bermulalah hari yang bersejarah untuk Malaysia dan rakyatnya.
Pada hari ini berlangsunglah dengan selamatnya pelancaran MIESAT 2. Okey, baik. Yang ini ada perkataan yang unik dekat sini. Okay, awak boleh gariskan. Okey, macam mana nak cara bacaan dia? Okey, MIESAT. MIESAT 2. Nah, ini adalah nama satelit zaman-zaman dulu. MIESAT. Macam mana nak eja MIESAT? M-E-A-S-A-T. MIESAT 2. MIESAT 2 ni nama satelit. Nama satelit. Pelancaran disebabkan pelancaran satelit inilah awak boleh tengok macam-macam, tengok astro, boleh dapat boleh dapat sambungan internet sebab adanya pelancaran satelit MIESAT 2 untuk negara Malaysia. Okey, baik. Kita sambung daripada MIESAT 2. Okay. Peristiwa tersebut disaksikan hampir seluruh rakyat Malaysia melalui siaran. Ni sebenarnya bukan siarang ya. Okay, awak boleh potong dan awak boleh gantikan dengan ejaan sebenar dia, siaran. Sin, ya, alif, ra, nun. Siaran. Sebenarnya sin, ya, okey, betul lah. Siar, sin, ya, alif, ra, nun. Siaran. Okay, kita sambung balik. Melalui siaran langsung televisyen Malaysia. Okay, baik. Kita sambung teks di muka surat sebelah. Muka surat 30. Tak panjang sangat pun. Teks berita ni daripada, kalau nak dibandingkan dengan teks berita yang kita baca dekat buku latihan minggu lepas. Okay, tak apa. Kita sambung. MIESAT 2 adalah lanjutan daripada MIESAT 1 yang dilancarkan pada bulan Januari yang lalu. MIESAT 2 mempunyai liputan satelit yang lebih meluas sehingga ke timur Australia, dan Hawaii. Okey, boleh bulatkan perkataan-perkataan yang pelik, ejaan-ejaan yang pelik. Okey, yang ini adalah satellite. S-A-T-E-L-I-T. S-A-T-E-L-I-T. Satellite. Itu dalam bahasa Inggeris lah, satellite. Kalau dalam bahasa Melayu, satelit. S-A-T-E-L-I-T. Satelit. Okey. Timur Australia. Ejaan yang pelik, Australia. Okey, boleh bawa keluar anak panah. Ejaan Australia macam mana? A-S-T-R-A-L-I-A. Australia. Dan juga Hawaii. Dalam bahasa Inggeris, dia punya sebutan cara betulnya Hawaii lah. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, Hawaii sahaja. H-A-W-A-I-I. Itu ejaan sebenar. H-A-W-A-I-I. Hawaii. Okay, baik. Kita sambung. MIESAT 2 dikawal 24 jam oleh Pusat Kawalan Satelit MIESAT di Gunung Raya, Pulau Langkawi. Dengan adanya MIESAT 2, Malaysia memasuki zaman angkasa melalui industri telekomunikasi. Petikan buku aktiviti tahun 4 KBSR Kafba Sinra 2003. KBSR ni zaman ustaz ni, KBSR ni. Silibus yang awak belajar dekat sekolah kebangsaan. KBSR ni zaman ustaz. Zaman awak bukan dah KBSR dah, bukan Kafba Sinra dah. Zaman awak dah Kasin Sinra, Kafsin Sinra, KSSR. Yang awak, inilah silibus kurikulum yang awak belajar dekat sekolah rendah tu. Itu namanya. Yang ini dekat sekolah petang ni, dekat sekolah agama rakyat ni tak ambil KBSR, kita ambil KAFA. Okey, baik, tak apa. Lupakan itu. Okey, kita dah selesai membaca petikan berita, teks berita menggunakan intonasi berita. Menggunakan intonasi berita. Okey, baik. Tak apa, kita tengok, kita lanjutkan lagi, kita sambung lagi aktiviti yang dekat bawah. Okey, baik, baca arahan di sama-sama, baca dan fahami. Okey, dia nak kita, dia ada sediakan gambar dan di bawah gambar itu dia ada berikan beberapa perkataan yang menggambarkan gambar yang diberikan. Baik, yang pertama dia bagi gambar skrin TV. Skrin TV, dan di bawahnya sama-sama kita baca.
kita sama-sama kita eja dan baca. Tayati. Okey, ataupun tayate. Bukan tayate. Tayati ataupun tayate. Okey. Lam ya le. Ataupun lam ya li. Vaya vi. Shin nun shin. Television. Kalau awak buat tayati lam ya li. Vaya vi. Shin nun shin. Shin nun shen. Television. Jadi macam tak sedap lah. Kalau ejaan sebenar dalam Rumi, television. Jadi tayate lam ya le vaya vi shin nun shin. Television. Jadi boleh dekat sebelah awak boleh tulis perkataan Rumi dia. Television. Okey, baik. Kita teruskan lagi kepada gambar yang kedua. Okey, gambar satelit ni. Okey, baik. Macam mana eja satelit dalam bahasa dalam tulisan Jawi? Sin alif sa ta te lam ya talit satelit. Sin alif sa ta te lam ya talit satelit. Okey, baik. Boleh tulis Rumi dia dekat sebelah. SATELIT. Satelit. Okey, baik. Kita tengok gambar yang ketiga dekat bawah. Okey, ada gambar kilang. Perkilangan. Ada gambar-gambar kilang. Macam-macam lah. Kalau awak tak pernah tengok gambar kilang, ini gambar kilang. Dekat ke surat 30 dekat bawah dia. Okey, baik. Kita cuba tengok perkataan yang diberikan. Okey, kita cuba eja. Alif ya nun in. Dal waw sindus. Tarayari. Tri. Tarayari. Industri. Dekat sini semuanya menggunakan jenis tiga suku kata. Jadi awak tak boleh eja dua huruf. Awak kena eja terus tiga. Alif ya nun in. Dal waw sindus. Tarayari. Industri. Sebab dia menggunakan tiga suku kata dan semua suku kata tersebut adalah tertutup. Konsonan campur vokal campur konsonan. Okey, baik. Macam mana nak eja? Industri dalam Rumi. Industri. Okey, baik. Gambar yang terakhir sekali. Ada gambar. Ni Ustaz tak tahulah ni telefon zaman dulu kot. Dia siap ada mic. Panjang mic dia. Okey, baik. Tak apa. Kita dah tengok gambar. Kita tengok pula perkataan yang diberikan. Okey, cuba eja sama-sama. Tayate. Kalau huruf ta campur dengan ya, dia ada dua kemungkinan saja dia nak bunyi. Macam mana? Tayati ataupun tayate. Okey. Tayate. Lam ya le. Kaf wawku. Mim wawmu. Nun ya ni. Kaf alif ka. Sin ya si. Telekomunikasi. Cuba awak tukar taya ni jadi ti. Tayati. Lam ya li. Kaf wawku. Mim wawmu. Nun ya ni. Kaf alif ka. Sin ya si. Telekomunikasi. Tak sedap lah. Tak ada pun dalam Rumi telekomunikasi. Tak ada. Telekomunikasi. Jadi awak boleh tulis Rumi dia. Telekomunikasi. Okey, baik. Muka surat 30 kita dah selesai. Okey, cuba kita tengok aktiviti pada muka surat 31. Okey. Baik, nombor 1 dia dah bagi tahu kita dah settle lah baca teks berita di atas dengan intonasi yang betul. 2, membaca teks berita secara individu. Ni kalau kita buat PDP, kita buat PDP secara muka-muka, insya-Allah ni Ustaz akan petik nama siapa-siapa je, bacalah. Kan. Okey, baik. Yang ketiga, disuruh bina ayat berdasarkan perkataan di bawah. Okey. Perkataan yang pertama adalah television. Tadi kita dah eja sama-sama dah dalam gambar pada muka surat 30. Television. Jadi dia suruh awak bina ayat pendek saja, tak perlu panjang-panjang. Buat pendek saja. Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. Yang pertama television. Yang kedua satelit. Yang ketiga industri dan yang terakhir adalah telekomunikasi.
kasih. Okey, Ustaz nak awak buat dekat mana? Ustaz nak awak salin semula. Salin semula dalam buku tulis Jawi. Okey, nombor 1 tak perlu, nombor 2 tak perlu. Okey, nombor 3 perlu. Okey, macam biasa dalam buku tulis Jawi awak, mula-mula tulis hari dan juga tarikh dan tajuk Jawi lah. Tajuk dekat atas tu. Kemudian masuk dekat isi dia, dekat bawah dia. Okey, tulis arahan dia dahulu. Arahan dia yang mana? Yang ini. Nombor 3 ni. Bina ayat berdasarkan perkataan di bawah. Okey, dah tulis arahan. Selang 1, awak terus tulis perkataan yang pertama yang diberikan. Okey, yang pertama apa? Television. Okey, letak dulu perkataan yang diberikan. Nombor 1, tulis television. Dan di bawah dia tak perlu selang. Awak bina ayat berdasarkan television ni. Tak kisahlah Ahmad menonton television ke, ibu menonton television ke. Asalkan ayat yang dibinakan itu menggunakan ejaan yang betul. Dan juga susunan ayat yang betul. Okey, awak dah tulis tulisan perkataan yang diberikan, tak perlu selang. Terus tulis di bawah dia tu bina ayat, ayat pendek sahaja berdasarkan perkataan yang diberikan. Bila dah selesai bina ayat, selang 1, buat yang nombor 2 pula. Tulis jawapan. Okey, jawapan ataupun ayat yang telah dibina, Ustaz nak awak gariskan. Jangan biar tinggal bogel kosong, tak nak. Bila awak dah tulis ayat pendek yang awak bina berdasarkan perkataan yang diberi, awak terus garis ayat yang telah dibina. Yang ni tak perlu garis. Ayat yang dibina sahaja. Contoh television. Okey, perkataan yang diberikan television. Jadi awak bina ibu menonton television. Ibu menonton television tu awak kena gariskan. Kemudian selang 1 teruskan kepada perkataan yang kedua yang dia dah bagi. Sampailah habis akhir. Okey, itu satu. Okey, baik. Nombor 2, cerdas minda. Okey, dia ada bagi soalan kefahaman sikit. Ada 3 saja. 3 saja soalan kefahaman berdasarkan teks yang kita baca tadi. Teks berita yang kita baca tadi dari muka surat 29 sehinggalah muka surat 30 dekat atas. Okey, baik. Yang ini Ustaz nak awak buat juga dalam buku tulis. Okey, awak dah tulis yang ini kan? Bina ayat ni kan? Okey, kemudian katakan ini makan satu muka surat. Okey, jadi awak pindah muka surat sebelah, jawab yang ini. Tulis arahan dia dulu. Tarikh dengan hari tak perlu tulis lagi. Sebab awak dah tulis dekat belakang. Jadi yang baru ni awak terus tulis arahan dia, jawab soalan di bawah. Okey, alif. Bilakah berita ini ditulis? Berita ini ditulis bla 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 bla. Bila awak boleh rujuk balik pada berita yang kita dah baca pada muka surat 29 bila dia laporkan berita ini. Okey, baik. Dan jawapan dia, Ustaz tak nak awak terus tulis jawapan. Kan soalan dia, bilakah berita ini ditulis? Awak terus tulis jawapan 13 November 1996. Ustaz tak nak macam tu. Ustaz tak nak macam tu. Ini bukan subjek sains, ini bukan subjek matematik, ini subjek Jawi. Jawi ini sama dengan bahasa Melayu. Subjeknya kalau di sekolah rendah. Jadi awak kena jawab penuh. Dalam subjek bahasa Melayu dekat sekolah rendah, sekolah kebangsaan pun, sekolah pagi awak tu, bahasa Melayu dia suruh awak jawab secara penuh. Tak boleh terus tulis jawapan. Okey, katakan alif ni, bilakah berita ini ditulis? Jadi awak kena salin semula. Kalau jawapan dia tu awak kena mulakan daripada sini. Bilakah ini kata tanya kan? Okey. Jadi awak potong bilakah. Okey, terus tulis berita ini ditulis pada tulis mula pada jawapan. Barulah macam tu barulah betul cara awak nak menjawab soalan dalam subjek dalam subjek Jawi. Okey, ini nak UPKK ni awak kena buat betul-betul. Jadi yang ini awak salin dulu soalan dia, kemudian bawah dia awak boleh terus berikan jawapan. Tak perlu selang. Terus tulis tulis jawapan di bawah dia dan gariskan. Dan jawapan dia tu mesti penuh. Jangan terus tulis jawapan dia saja. Kenalah buat ayat pendahuluan dia. Salin semula soalan tadi. Okey, dah salin soalan. Kemudian dekat bahagian jawapan salin di pangkal ayat kan saya nak kata. Ayat selepas kata tanya ni. Yang ini potong, awak salin semula untuk jawapan pada tulis terus jawapan dia. Macam tu. Okey, sama juga dengan ba dan juga ta. Awak jawab alif, ba, ta. Dengan yang ini, buat yang ini dulu, yang atas ni, yang nombor 3 ni, dan kemudian nombor 2 awak jawab soalan kefahaman di bawah dia ni.
Kalau tak muat dalam satu muka surat, awak buat yang ni satu muka surat, kemudian yang ini muka surat sebelah. Tak kisah, tak apa, Ustaz faham. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.